masuk kepada minggu sudah kita berhenti di babul isti'azah dalam madah tajwid kita ni. Kita dah baca dah muqaddimah kitab dan babul isti'azah, pandangan-pandangan ulama dalam masalah isti'azah dan wajah-wajah bacaan yang dibolehkan apabila kita memulakan bacaan dengan isti'azah. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada tajuk yang baru, babul basmalati, bab nak menceritakan kepada kita tentang bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara nak baca bismillah ketika kita baca di antara dua surah. Baik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kata dia, babul basmalati. Ini suatu bab pada menyatakan basmalah. Muka surat 7 tu. Ketahui olehmu, kata dia, bahawasanya basmalah itu tiada daripadanya permulaan tiap-tiap surah. Kata dia, bismillah itu sememangnya tidak dibaca pada tiap-tiap awal surah dengan resam pada mushaf Sayyidina Uthman, melainkan pada surah Bara'atun minallah. Kalau dalam mushaf Sayyidina Uthman, mengikut bacaan riwayat kita ini, ditulis bismillah di antara dua surah. Pun begitu, tidak semua qurra yang mengatakan perlunya bismillah di antara dua surah. Saya petik daripada matan Asy-Syatibi yang menjelaskan tentang ilmu qiraat ni. Kata dia, qala Asy-Syatibi rahimahullah, kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, wa basmala baina surataini bi sunnatin rijalun namauha diryatan wa tahammula wa wasluka baina surataini fasahatan wasil waskutan kullun jalayahu hassala. Dalam bentuk syair dia buat bait di situ, dia kata wa basmala baina suratain, dan membaca bismillah di antara dua surah. Siapa dia? Bisunnatin rijalun namauha diryatan. Ba adalah ringkasan kepada Qalun. Riwayat Qalun membaca bismillah di antara dua surah. Rijalun, ra, siapa dia? Kisai, anak murid perawi dia siapa? Abul Haris dan Duri. Ini qiraat ni dalam tajuk qiraat 7 ni. Kita keluar sikit. Namauha, nun, siapa lagi yang baca bismillah di antara dua surah? Asim, Syu'bah, termasuk kita. Diryatan, Ibnu Katsir pun membaca bismillah di antara dua surah. Memang ditulis dalam mushaf. Bi isbatil basmalati baina kulli surataini illa bainal anfali wa bara'atin, yang kita baca ni. Kita termasuk dalam bacaan Hafsun an Asim dalam golongan ni. Siapa dia? Qalun, Kisai, Asim dan Ibnu Katsir. Mereka ini membaca bismillah di antara dua surah. Baik. Tetapi wa wasluka baina surataini fasahatan, wasal baina kulli surataini biduni basmalatin al-marmuzu lahu min fasahah wa huwa Hamzah. Imam Hamzah dia tidak baca bismillah di antara dua surah. Tidak ada bismillah pun. Terus sambung je. Terus sambung. Baik. Itu di antara benda-benda yang keluar daripada tajuk sikitlah. Untuk pengetahuan kita. Baik. Yang kita baca mengikut tajwid Hafsun an Asim ini, kata dia, sememangnya tidak bismillah itu di antara dua surah memang kena baca. Sunat kita baca di antara dua surah. Kecuali pada surah Taubah ataupun Bara'atun minallah. Baik. Kata dia, tiada ada resam Uthman padanya dengan basmalah pada segala mushaf. Sayyidina Uthman tak tulis bismillah pada segala mushaf pada surah Taubah. Sayyidina Uthman, seperti mana yang kita baca dalam tarikh mushaf, sejarah mushaf dulu, masa dia tu penyalinan mushaf kali yang ketiga. Zaman Nabi dah tulis tapi tak disusun. Mai zaman Abu Bakar berlaku peperangan, ramai sahabat mati, Sayyidina Umar mai jumpa Abu Bakar, kita kena tulis mushaf, kena kumpul. Kalau tidak Quran akan hilang. Dikumpul kali yang kedua, tetapi tidak ditulis mengikut kaedah resam yang ada pada kita hari ini yang boleh menyatukan wajah-wajah bacaan. Mai zaman Sayyidina Uthman berlaku fitnah di kalangan para sahabat yang turut berperang. Fitnah timbul di kalangan para sahabat berpunca daripada wajah-wajah bacaan yang berbeza.
Kawan ni ambil daripada Nabi, wajah bacaan dia tak sama. Ada baca dengan qala awalau ji'tukum, ada baca dengan qul awalau ji'tukum contohnya. Dua-dua bacaan itu sah dan diambil daripada Nabi. Tapi ada sahabat, di kalangan sahabat yang tak sampai wajah bacaan itu kepada mereka, jadi berlaku pertelingkahan sesama sendiri. Ada yang tuduh bacaan kamu tak betul, bacaan aku betul dan sebagainya. Lalu Sayyidina Uthman ambil tindakan salin balik mushaf mengikut kaedah resam yang ada pada kita hari ini. Lalu dicetak sebanyak 6 buah mushaf, dihantar ke setiap negeri yang ditakluk, dijajah ataupun diperintah oleh Islam sebagai rujukan. Satu disimpan pada dia yang dikenali sebagai Al-Mushaful Imam ataupun Al-Madani Al-Khas, disimpan di sisi Sayyidina Uthman Al-Affan, dan beliau wafat pun dibunuh syahid ketika sedang baca mushaf tu, dan kesan darah dia ada sampai hari ini. Baik, tidak ada ditulis bismillah dalam surah Taubah pada setiap mushaf yang ditulis oleh Sayyidina Uthman. Kena 6 buah tu tak ditulis bismillah, memang tak dibaca. Dan telah berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata dia, aku tanya akan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari aku bertanya kepada Sayyidina Ali, kerana apa tiada disurat pada surah Bara'ah itu akan basmalah. Ibnu Abbas satu hari kata dia bertanya kepada Sayyidina Ali, kerana apa tidak ditulis bismillah pada surah Taubah? Ibnu Abbas tanya kepada Sayyidina Ali. Maka berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kerana basmalah itu aman dan Bara'ah itu tiada padanya aman, diturun akan dia dengan pedang dan padanya menyatakan bagi perang, pedang ataupun perang. Kata Sayyidina Ali, bismillah itu kita minta keamanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Sedangkan surah Taubah itu diturun dalam suasana peperangan, jihad, menentang golongan kufar dan sebagainya, turun ketika perang, ayat peperangan, maka tidak sesuai diletakkan bismillah di awal surah. Itu alasan dia. Maka makruh didatangkan basmalah pada awalnya. Ini pendapat yang agak longgar sikit. Dia kata makruh. Bismillahirrahmanirrahim, bara'atun minallahi wa rasulih. Makruh kita baca bismillah pada awal surah. Dan sunat pada pertengahannya. Tapi bila dah mula mai sampai ada ayat tengah-tengah dah tak apa dah. Boleh dah. Boleh, tak ada masalah. Seperti barang yang berkata akan dia oleh Ramli. Ini pendapat Imam Ramli. Telah berkata Ibnu Hajar haram pada permulaan. Ini agak keras. Ibnu Hajar kata haram pada permulaannya dan makruh pada pertengahannya, dan muafakat akan dia Abdul Haq dan Syekh Al-Khatib dan Syatibi. Syatibi pun guna pendapat yang kedua, haram pada awal surah Taubah kita baca bismillah, makruh kita baca pertengahannya. Dua pandangan di sisi ulama pada masalah bismillah di awal surah Taubah. Baik. Dan harus bagi orang yang membaca basmalah antara dua surah itu 3 wajah. Kita dah baca sebelum ni dalam wajah-wajah isti'azah. Ada berapa wajah? Dalam bab isti'azah dulu ada berapa wajah? Ada 3 ke 4 di situ. Kan? Dalam bismillah di antara 2 surah pun ada wajah-wajah dia. Harus bagi qari yang nak menyambung di antara 2 surah ini 3 wajah. Apa dia? Yang pertama kata dia waqaf atas akhir surah dan atas basmalah. Telah berkata Ja'bari, ialah yang terlebih elok. Waqaf pada akhir surah yang pertama, waqaf pada atas basmalah, mula dengan awal surah yang berikutnya. Boleh nampak tak? Contoh. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berhenti situ.
Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Itu wajah yang mudah. Berhenti pada akhir surah yang pertama. Wa tawasaw bis sabr, berhenti mula dengan bismillah, berhenti mula dengan awal surah yang berikutnya dan terus. Itu wajah yang pertama. Dan kata Ja'bari, inilah wajah yang paling baik di antara tiga wajah. Baik. Yang kedua, waqaf akhir surah dan wasal basmalah dengan awal surah. Waqaf akhir surah dan wasal basmalah dengan awal surah. Waqaf makna berhenti, wasal makna sambung. Contoh, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Berhenti. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Sambung bismillah dengan surah yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah. Pun boleh wajah ni. Itu wajah yang kedua. Baik. Dan yang ketiga kata dia, wasal akhir surah, sambung akhir surah dengan dia, yakni dengan basmalah. Dengan dia makna dengan basmalah. Dan awal surah yang kedua, sambung semua sekali. Nampak kalau gaya dan tu nafas pun panjang cukup elok, boleh pi. Contoh, illal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah. Sambung terus. Kalau cukup nafas lah. Kalau tak cukup tak usah duk gagah lah. Dia kata wajah yang pertama tu yang lebih elok, boleh berhenti. Itu biasanya qari-qari Mesir kalau dia nak baca dalam wajah-wajah qiraat. Kalau tuan-tuan dengar Syekh Abdul Basit, Mustafa Ismail, Siddiq Minsyawi, dia baca, dia buat wajah-wajah bacaan tu, nak menggambarkan kepada kita wajah tu boleh kan. Mereka tak apalah nafas panjang, kita ni gagah. Baik. Itu wajah yang ketiga. Adapun wajah yang keempat, maka tiada harus dibacakan dia. Ada satu wajah lagi tapi tak boleh baca. Satu wajah lagi tapi tak boleh baca dia abang di sini. Apa dia? Iaitu wasal, sambung akhir surah dengan basmalah dan waqaf atasnya. Nampak tak? Contoh dia apa dia? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة. Itu yang tak dibolehkan. Apa alasan dia? Kerana adalah basmalah itu pada awal surah. Bismillah tu kita buat di awal surah, yang kita pergi sambung dengan akhir surah, seolah-olah bismillah tu masuk dalam surah sebelum dia. Nampak tak? Tiada dihantarkan dia pada akhirnya. Bismillah bukan duduk di akhir surah tapi duduk di awal surah. Bila kita baca dengan wajah sambung akhir surah dengan basmalah, kemudian berhenti terus dengan awal surah, seolah-olah bismillah itu kita letak dia di akhir surah. Tak kena. Nampak tak? Tak kena. Baik, maka adalah tiga wajah yang harus, itu atas jalan takhirnya. Hak tiga tadi ni pilih nak baca hak mana boleh. Nak sambung, nak qat'ul jami', kita qata', kita putuskan semua pun boleh. Kemudian yang keduanya waqaf atas akhir surah, wasal basmilah dengan awal surah pun boleh. Yang ketiganya wasal akhir surah dengan dia dan awal waslul jami' pun boleh. Tiga wajah ni boleh pilih mana satu kita nak baca apabila bertemunya dua surah. Maka barang mana wajah daripadanya harus dibacakan dia. Salah satu daripada tiga itu boleh baca, pilih mana. Tetapi pada wajah yang pertama itulah terlebih baik.
hak nombor 1, hak mula-mula tadi tu, itulah wajah yang terbaik dan wajah yang paling elok, kata dia. Boleh no? Baik, pendek aja tajuk tu. Baik, kita masuk kepada tajuk yang seterusnya, babu ahkamin nunis sakinati wat tanwin. Masuk kepada tajuk bab ahkam an-nun as-sakinah wat tanwin. Kata dia, ini suatu bab pada menyatakan nun yang sakin dan tanwin. Ini suatu bab pada menyatakan nun yang sakin, yakni nun yang mati, yakni yang tidak berbaris. Ingat harakah ni sama ada fathah, kasrah ataupun dhammah. Nampak tak? Dan tanwin. Bermula nun yang sakin itu iaitu nun yang tiada harakah baginya. Nun sakin itu apa dia? Nun yang tak berbaris. Fathah pun tidak, kasrah pun tidak, dhammah pun tidak. Dan adapun tanwin, maka iaitu nun yang sakin juga, yang dihubungkan dia pada akhir kalimah, pada lafaz dan pada wasal. Tanwin itu tulis saja, tapi bunyi sama tak? Ba fathatin bunyi ban. Dengan ba fathah nun sukun bunyi sama tak? Ban. Sama aja, tapi dari segi cara penulisan dia sama tak? Tak sama. Tapi ada perbezaan dia. Iaitu tanwin ni, tanwin ketika lafaz dia berbunyi tak? Dan ketika lafaz dia ada tak? Ada tak nun mati tu? Tanwin ba fathatin bunyi dia ban, walaupun ditulis dengan 2 fathatin, tapi kita sebut dia bunyi macam nun mati. Nampak tak? Nun mati. Makna ketika lafaz dia ada nun mati tu, tapi bila tulis ada tak nun mati? Tak ada, diganti dengan fathatin, ganti kepada nun mati tu. Dan pada wasal, fathatin ini juga ataupun tanwin ini juga ketika wasal dia ada. Aliman hakima. Aliman pasal apa? Pasal kita nak sambung dia. Hakima pasal dia hakiman. Hakima pasal apa? Hakima pasal kita nak berhenti atas dia. Masa dia wasal dia ada tak? Haliman. Masa kita berhenti, hakima, hilang. Itu dikatakan tanwin. Asal dia nun mati juga, cuma dari segi penandaan dia lain. Tiada pada suratan dan pada waqaf. Dari segi penulisan, nun mati pada tanwin yang asal bagi tanwin itu tidak ditulis. Ba fathatin. Aliman, ain, lam, ya, mim, alif. Mim di atas dia bubuh tanda fathatain. Dia tak tulis ain, lam, ya, mim, nun mati tak. Pada suratan, pada tulisan tidak ditulis nun mati itu, bunyi je. Dan waqaf, bila berhenti hilang. Innallaha kana aliman hakima. Padahalnya, pada asalnya aliman hakiman, tapi aliman hakima, hilang tanwin. Sebab kita nak berhenti atas dia. Pada baik, itu ta'rif bagi tanwin. Ketahui olehmu, tiap-tiap nun yang sakin dan tanwin itu apabila berjumpa dengan salah suatu daripada segala huruf hijaiyah yang 28 itu, terbagi ia kepada 5 hukum. Ini biasa kita belajar hukum 5. Kata dia nun mati ataupun tanwin, bila dia berjumpa dengan salah satu daripada 28 huruf hijaiyah itu, tak terkeluar daripada 5 jenis hukum yang dia akan sebutkan di depan nanti. Ada setengah ulama buat 4, ada setengah ulama kata 5. 4 tu pasal dia tak pecah tang idgham tu. 5 pasal dia pecah idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah, jadi 5 lah. Jadi benda tu benda tular aja, sama aja. Baik. Pertama, di antara 5 hukum nun mati itu apa dia? Nun mati dan tanwin, izhar. Izhar, apa dia maknanya? Dan maknanya pada luruh menyatakan, kita zahirkan bunyi dia. Bunyi nun mati itu tidak didengung, tidak disembunyikan kepada huruf yang berikutnya. Dan pada istilahnya, mengeluarkan tiap-tiap huruf daripada makhrajnya dengan tiada gunnah. Apa dia gunnah? Dengung. Dengung ni keluar ke mana? Khayshum, dalam. Sebab tu kalau baca tu nak tiru Saudi lah contohnya. Kita dah abang banyak kali dah.
Bukan kata tak betul dah, tapi nak tiru. Pasal seronok baca Tok Imam Mekah, dia keluar ke hidung semua. Alhamdulillahi Rabb, dia tarik mula tu, dia saja dia tarik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, semua keluar ke hidung. Tapi kalau kita mengaji dalam tajwid ni, makhraj hidung khayshum ni dia tertentu untuk dengung sahaja. Dalam ni Ar-Rahmanir Rahim, dia keluar ni, dia kontrol sampai keluar kan. Tak apalah kita nak tiru lagu dia tu, tapi tempat-tempat yang perlu kita ubah, kita ubahlah. Tak perlu kita tiru terlampau sangat. Kadang-kadang dia tak sengau terus tu pun kita sengau lebih pula kan. Kena pula lepas pada malam tu orang puji sikit, malam esok dia teruk lagi. Bila cakap dengan dia tak bunyi sengau pun. Kalau qari sebelah Mesir dia tak ada macam tu. Tuan-tuan dengar sendiri kan. Dia keluar daripada khayshum ni hanya tertentu untuk gunnah sahaja. Tempat gunnah dengung. Sebab gunnah ni peranan dia keluar, dia bukan berperanan di lidah. Lidah tak main peranan masa tu. Jannati yang main di sini khayshum dalam rongga ni. Lidah tak ada peranan masa tu. Iaitu ibarat daripada bercerai kerana berjauh-jauhan antara dua huruf. Izhar. Contoh izhar apa dia? Dibawa dalam kitab lain dia kata yan'auna. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Siratal ladzina an'amta Siratal ladzina an'amta alaihim. An'am, jelaskan mati pada sukun, pada mati nun tu amta, tanpa ada dengung di antara nun dan ain ataupun huruf-huruf halqi yang 6 tu. Min ghillin min hakimin man amana kullun amana hakimun alim. Dijelaskan bunyi itu makna izhar. Jadi tak ada masalah. Yang keduanya ikhfa, dan maknanya pada lugah berlindung ataupun tersembunyi, dan pada istilah iaitu berlafaz dengan huruf yang mati yang sunyi daripada bertasydid. Sifat antara izhar dan idgham serta kekal gunnah pada huruf yang pertama iaitu pada nun yang mati atau tanwin. Dia kata ikhfa ini kita berlafaz dengan huruf ikhfa, nun mati bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf ini tanpa ada syaddah ataupun tanpa disentuhkan terus kepada makhraj dia. Dia di antara izhar dan idgham. Izhar pun tidak, idgham pun tidak. Contoh jannatin, nampak lidah kita tak sentuh kepada jannatin yang main peranan di sini. Tinta, tapi bila kita sentuh jannatin, lidah kita melekat di langit, di makhraj ta, itu dah tak jadi ikhfa lagi dah. Dia tak boleh sentuh. Lidah ni duduk di perantaraan. Jannatin tajri, beza dah bunyi dia. Jannatin tin tajri min tahti. Kalau kita sebut min tahti, itu dah nak sampai kepada idgham ataupun izhar dengan dengung. Jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Yang tak betulnya apa dia? Jannatin tajri min tahtiha, pada semua huruf-huruf ikhfa kita tak boleh sentuh ke makhraj dia. Dia hanya duduk di antara sahaja. Izhar pun tidak, idgham pun tidak, tapi dengung tu ada. Itu banyak kadang-kadang kita tersilap buat. Kita pergi sentuh lidah terus. Nampak tak? Boleh nak? Baik, contoh kita tengok satu ayat di sini. Ikhfa ni agak susah daripada izhar lah. Izhar kita mudah je.
Baik. Okey. Wa man ya'mal minas salihati min mati bertemu dengan zal. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa. Kalau kita salah, yang salahnya wa man ya'mal minas salihati min kita rapat terus lidah ke makhraj dia. Min zakarin aw unsa. Dia tak sentuh. Nah. Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa mati bertemu dengan fa. Wa huwa mu'minun fa. Kalau kita sentuh bibir mulut, wa huwa mu'minun faula, tak kena. Bibir mulut tak rapat. Nampak tak? Baik. Faulaika yadkhuluna al-jannata wa la yuzlamuna naqira. Ikhfa dia agak susah daripada lain. Kalau izhar ni yan'auna senang. Tapi ikhfa kena jaga, jangan sentuh lidah ke makhraj huruf yang selepas dia tu. Bila kita sentuh, dia tak jadi ikhfa lagi dah. Dia nak jadi idgham ke, dia nak jadi izhar dengan dengung ke, tu kita tak tahu nama dia. Tapi tak betul. Serta kekal pada gunnah pada huruf yang pertama, dengung kena ada. Jannatin tahtin, bunyi dengung tu kena ada. Iaitu pada nun yang mati ataupun tanwin. Nampak tak? Yang ketiganya iqlab. Iqlab makna balik ataupun balik. Wa ma summiyal qalbu illa litaqallubihi. Tidak dinamakan hati itu dengan nama qalb. Illa litaqallubihi, kerana hati ni sentiasa balik-balik. Hari ni sayang kat kawan ni, esok sayang kat orang lain pula. Hati. Sebab tu kita kena minta ke Allah Subhanahu wa taala, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Benda ni sentiasa berubah-ubah. Iqlab makna apa? Makna benda yang diubahkan daripada asal dia kepada suatu keadaan yang lain. Itu makna iqlab. Dan maknanya pada lughah dipindahkan suatu daripada wajahnya. Kita ubah keadaan asal dia kepada keadaan dia yang baru, kepada rupa ataupun kepada keadaan yang baru. Dan pada istilahnya dijadikan satu huruf pada tempat huruf yang lain. Huruf tu asal dia nun, tapi kita ubah jadi mim. Ubah pada tulisan ke pada bacaan? Pada bacaan sahaja. Baik, contoh dia apa dia? La yumbazanna, lam ya nun, la yumba bazal nun. Maksudnya lam ya nun ba zal nun, la yumbazanna. Nampak tak? Tapi kita sebut dia di situ walaupun nun, seolah-olah nun tu dah ditukar kepada mim. La yumbazanna fi min ba'di ma ja'at, min ba'di ma ja'aka minal haqq, sami'un basir, an burik, an jazaan bima kanu ya'malun, jazaan bima. Nampak tak? Walaupun dia asal nun, an, asal dia jazaan bima, jazaan bima, tapi kita hampirkan dia tertukar kepada mim. Jazaan bima kanu ya'malun. Disebut dalam kitab ni, dia kata wa ilaika akhi wa habibi al-qari. Bukan. Disebut di sini, kata dia kena renggang di antara dua bibir mulut, jangan rapat perut. Dia ada di antara dua bibir mulut kita ni satu ruang yang boleh memisahkan di antara dua bibir mulut. Ada setengah kitab dia istilahkan boleh sumbat selertah di celah dua bibir mulut ketika berlafaz dengan iqlab. Sami'un basir, jazaan
bima kanu ya'malun. Jangan rapat terus. Jazaa'an bima, jazaa'an, tu salah. Dia tak rapat terus. Dia boleh di antara dua bibir mulut tu masih ada ruang. Jazaa'an bima kanu ya'malu ambi. Tu kena rasa sendirilah. Sebab tu Quran dia tak boleh kitab saja, dia kena musyafahah. Nampak tak? Boleh tak situ? Boleh nak? Baik, iqlaq tu makna iqlaq. Sebab tu asal dia nun. Sebab tu di atas dia dibubuh mim kecil sebagai tanda nun tu disebut sebagai mim. Satu huruf je, ba, ketika berjumpa dengan ba. Dan yang keempatnya idgham ma'al ghunnah. Idgham makna memasukkan huruf ke dalam satu huruf, ma'al ghunnah yang disertai dengan dengung. Dengan dengung. Dan makna idgham pada lughah dari segi bahasanya iaitu dia memasukkan sesuatu akan sesuatu. Idkhalu syai' fi syai', dalam kitab Arab dia kata masukkan sesuatu dalam sesuatu, itu dikatakan idgham. Dan pada istilah iaitu bercampur dua huruf yang dua serupa. Ni idgham, ni ta'rif idgham ni, dia idgham yang merangkumi, idgham mutamatsilain, mutaqaribain, mutajanisain. Bertemu, bercampur dua huruf yang serupa. Nampak tak? Yang berhampiran, dan makna ma'al ghunnah itu iaitu serta dengan dengung. Apa dia huruf idgham? Ya, waw, lam, mim, nun. Ada? Ya, waw, lam, mim, 5. Ra satu lagi. 6. Lam ra itu tidak dengung. Ya, waw, mim, nun itu dengung. Baik. Yang kelima, idgham bila gunnah. Idgham tapi tidak ada dengung pada dia. Dan makna idgham itu seperti barang yang tersebut dahulu. Makna idgham kata dia sama aja seperti yang di atas. Dan makna bila gunnah iaitu dengan ketiadaan gunnah. Tanpa gunnah makna tanpa dengung. Kita tengok sikit di sini apa dia kata. Seperti daripada kitab Arab. Baik. Baik, kata dia al-idgham lughatan idkhalu syai'in fi syai'in, masukkan sesuatu dalam sesuatu. Kita sebut tadilah, masukkan sesuatu, memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Itu dari segi bahasa makna idgham. Baik, yang dari segi istilahnya kata dia iltiqa'u harfin sakinin bi harfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan musyaddada. Bertemunya dua huruf yang sukun dengan huruf yang berbaris, seolah-olah bila kita sebut dia jadi satu huruf yang bersyaddah. Contoh, man yaqulu, nun mati bertemu dengan ya. Man yaqulu, seolah-olah kita sebut man yaqulu tapi disertai dengan dengung. Man yaqulu barqun yaj'alu barqun yawma idzin na'imah. Yauma idzin na'imah, seolah-olahnya yauma idzin, ya waw mim hamzah zal kasratain kan, nun fathah, tapi kita sebut seolah-olah buang kasratain itu, nun tadi ni bersyaddah. Yauma idzin na'imatul li sa'yiha radiyah, yauma idzin na'imatul li sa'yiha radiyah. Contoh. Ataupun min malillahi, asal dia min nun, mim alif lam, min malillah, tapi dibaca dengan idgham, mim malillah, min ni'matin, asal dia dua nun, mim nun, min nun ain mim ta, tapi disebut seolah-olah satu huruf sahaja yang disyaddahkan. Min ni'matin faminallah, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Min ni'mah, man yaqulu, itu idgham ma'al ghunnah, dengung dengan kadar mengikut jumhurnya pendapat ulama kata dua harakah. Man ya min duni barqun ya min ni'matin, dengung.
Kadang-kadang orang setengah orang dia tak boleh dengar ulama, tak tahulah dia geli hidung ke apakah. Jangan kurang dia tak elok. Min duni, dua harakat alal aqal, sekurang-kurangnya. Baik, yang kedua tadi kata dia, yang kelima ialah idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, dia juga disebut sebagai idgham kamil. Makna sempurna. Sempurna makna apa? Makna hilang terus dah huruf yang mula-mula tadi. Mir rabbihim, ada bunyi nun lagi tak? Min rabbihim maksud dia. Tapi kita baca mir rabbihim. Nun tadi ni tak sebut lagi dah. Kamil, idgham terus. Mir rabbihim basharar rasula. Ataupun milladun hakim. Milla asal dia mim nun min ladun, tapi dibaca milla terus masuk pada lam. Milladun. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul li, tidak ada lagi dah bunyi sukun ataupun tanwin yang pada permulaannya. Sebab tu disebut juga oleh ulama, kata wa hadha yusamma idghaman kamilan li dhihabil harfi was sifati ma'an. Kerana sifat huruf nun dan juga huruf nun itu sendiri dah hilang lagi dah. Tidak dibaca min rabbihim, mirra seolah-olah nun tu tak ada, ra tu bersyaddah. Mir rabbihim tidak dibaca min rabbihim. Itu idgham. Ya. Siapa? Kalau orang macam min rabbihim tak betul. Di situ idgham. Mirra. Kalau dibaca min ra, itu bukan idgham, itu izhar. Min rabbihim, kita menzahirkan bunyi sukun pada nun. Baiklah. Boleh tuan-tuan? Hukum ni hukum 5. Biasalah hukum nun mati ni hukum 5, dia tak keluar daripada hukum 5 ni. Ada apa-apa tak daripada tajuk ni? Lepas ni habis baca kitab ni, kita talaki seorang-seorang. Baru dia nak betul. No? Minggu ni kawan ni baca selang, minggu depan kawan ni baca pula. Kita apa betul ya? Kena giliak dia tak payah lah. Ya. Fatihah. Apa kalau kita tak ni, kita akan ambil satu masa, kita akan berbetul Fatihah dulu kan. Nah. Kita akan berbetul Fatihah dulu. Baik. Kata dia, maka aku hantarkan akan dia dengan 5 fasal. Daripada 5 hukum nun mati ini, aku sebut dalam 5 fasal dalam kitab aku ini. Baik. Al-faslul awal, fasal yang pertama. Fasal ni dia kecil daripada bab lah. Fil izhar, pada nak menceritakan tajuk izhar. Hak mula-mula sekali, salah satu daripada 5 hukum nun mati. Kita baca sikit, apa habis tajuk izhar ni. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan izhar. Izhar itu biasa kita dengar lah. Ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap nun yang mati, tiap-tiap nun yang mati dan tanwin, apabila bertemu salah suatu daripada keduanya, akan salah suatu daripada segala huruf halqi yang 6. Itu dia ayat bahasa kitab Jawi tu. Apabila bertemu salah suatu daripada keduanya, iaitu nun mati dan tanwin, bertemu akan salah suatu daripada segala huruf halqi yang 6. Selepas nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu daripada ha, kha, in, ghin, ha, amzah, maka iaitu disebut dalam kalimah, kata dia aghin, kha'ah, nescaya diizharkan keduanya. Kalau nak mudah lagi, dalam mushaf Osmani kita ni ditanda siap-siap dah. Tuan-tuan tengok, kalau sekiranya selepas daripada nun mati itu bertemu dengan huruf izhar, maka nun itu diletakkan tanda sukun ataupun tidak. Duk perhati tak? Ada sukun. Man amana. Barak. Contoh. Man amana. Hamzah huruf izhar kan? Pada nun mati ini
Oh, tanda sukun tak? Ada dalam mushaf kita? Ada kan? Ini sudah menjadi tanda bahawa di sini hukum dia izhar. Kaedah resam dia buat siap dah. Tapi kalau tuan-tuan buka dan jumpa pada idgham ataupun ikhfa, idgham ataupun ikhfa min tahtiha, nun mati bertemu dengan ta, min tahtiha, nun ada sukun tak? Betul? Tak ada kan? Dia tak bubuh. Dia tak bubuh. Bukan silap, kilang dah. Memang dia tak bubuh. Pasal apa? Setiap nun yang bertemu dengan selepas dia huruf izhar, dia akan letak tanda sukun di atas dia. Apabila nun mati bertemu selain daripada huruf izhar selepas dia, maka disunyikan nun ini daripada tanda sukun. Di situ kita boleh dah kenal. Itu untuk kita ajak anak-anak cucu kita. Sekali balik tanya tok pasal apa tang ni ada tanda sukun, tang tu tak ada tanda sukun. Oh, silap kilang lah kot, depa terlepas pandang. Tok nak jawab pun tak erti, cucu pandai bercakap. Ada sebab dia. Ada sebab dia. Itu secara mudah kita nak kenal dalam Quran, dalam mushaf Rasam Osmani kita ni. Baik. Nescaya diizharkan keduanya. Kena bunyi, zahirkan man amana, bunyikan, zahirkan nun mati itu. Misal man amana rasulun aminun. Rasulun, kalau dia baca rasulun amina, teruklah. Dan min ghillin, dan azizun ghafur, dan yanhituna, dan ghafurun halimun, dan min khairin, dan qiradatan khasiin, dan min ilmin, dan sami'un alimun, dan min hadin, dan salamun hiya. Itu dia bawa contoh 2, 4, 6 contoh nun mati dan contoh tanwin sekali dia bawa dalam tu. Dan qiyaslah barang yang seumpamanya hak mana jumpa, yang kita jumpa dalam Quran, serupa keadaan dia nun mati bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf tadi ni ataupun tanwin, maka sama hukum dia. Qiyas dah dia kata. Takkan nak kena cerita sampai semua satu Quran dalam kitab dia. Qiyaskanlah. Fal yuqas ma lam yuqal. Hendaklah kamu qiyaskan benda yang tak disebut. Sama. Yang jumpa nun mati ke tanwin ke bertemu salah satu daripada hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha, hukum dia izhar. Dan bermula mentajwidkan, makna mengelokkan sebutan izhar itu apabila engkau berlafaz dengan dia dengan izhar, bahawa engkau matikan nun man, matikan nun man amana. Kemudian daripada itu engkau berlafaz dengan huruf halqi itu, dan jangan diqalqalahkan dia. Qalqalah pada mana? Man amana ataupun yanhituna yanhituna nun tu kita qalqalahkan dia. Ada orang baca lagu tu, min ilmin sami'un alim min hadin minha minna tu disebut qalqalah. Min had man amana dia nak matikan, mati dengan sempurna. Man amana min hadin min khairin salamun hiya. Tak payah duk min had. Kita menambahkan bunyi qalqalah di hujung nun. Itu salah. Yakni tiap-tiap nun yang sakin dan tanwin itu dengan berbaris. Kita bunyikan dia seolah-olah dia berbaris. Minhad, minna tu, minhad. Dan jangan dimatikan nun itu dengan berat. Minhad, mudahkan dia. Minhad, benda tu tak payah pun. Dan jangan menyerupai saktah, nak jaga izhar. Minhad Ghafurun Halim sampai jadi saktah, tak boleh juga. Dan jangan cenderung kepada gunnah, jangan ada dengung. Man amana billahi wal yawmil akhir min ilm
qiradatan khasiin. Mudah aja nak sebut, kita yang memayahkan dia. Dan adalah sukunnya dengan lemah lembut, dan sekalian izhar itu engkau berlafaz dengan dia seperti yang tersebut itulah. Macam tu, man amana, tidak mana amana, tidak man amana, tidak ada saktah, tidak ada qalqalah. Itu salah kata dia. Baik, dan dinamakan izhar itu 6 jenis. Ada 6 jenis izhar. Pertamanya izhar halqi, iaitu yang tersebut itu alif, hamzah, ghin, ha, kha, ain, ha yang bertemu dengan nun mati ataupun tanwin, itu disebut izhar halqi. Pasal apa? Pasal huruf-huruf itu adalah huruf halqi, dibubuh nama. Dan keduanya izhar mutlak. Dia dalam kitab ni dia berlain sikit. Biasanya izhar mutlak ni kita jumpa di mana? Qinwan, sinwan, bunyan. 4 kalimah tu kan yang kita dah baca dalam kitab lain. Tapi di sini dia buat lain sikit. Dia kata izhar mutlak iaitu tiap-tiap lam yang sakin lagi muttasil bersambung dengan dia nun kemudiannya. Lam tu mati berjumpa selepas dia nun. Pasal apa kita kena izharkan dia? Kena jaga di sini pasal apa? Wa arsalna. Takut kita baca wa arsalna, lam tu tak bunyi langsung pasal makhraj dia dekat. Wa arsalna ila dalalna, jadi dalalna tenggelam lam. Dalalna wa arsalna, lam dia hujung lidah, cuping lidah. Nun makhraj dia hujung lidah, sentuh tempat lebih kurang nak sama, hampir. Wa arsalna tidak wa arsalna tu dah hilang bunyi lam tadi ni. Sebab tu dia kata kena jaga pada wa arsalna ataupun dalalna, jangan sampai dalalna tu hilang bunyi lam. Dalalna wa arsalna, dan yang seumpamanya, yang mana kita jumpa lam tu mati selepas dia berjumpa dengan nun, tu kena jaga sikit. Baca Quran ni laju terang mana pun, mai tempat-tempat yang susah-susah ni janganlah duk pelaju juga. Naik motor laju, contohlah naik motor laju bawa 80, hak lubang pun tutup 80 juga kan. Lubang kan tak lubang kan sama, terjun lopak sama. Mai tempat-tempat hak berlopak, tempat-tempat hak susah sikit, slow sikit lah kan. Tempat-tempat yang agak susah, yang agak berat, innallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yabsu, tu sin istifal, ta isti'la, duduk dekat-dekat. Kalau baca jadi yabsutu, nak jadi sad. Tempat-tempat yang macam tu patut kita pelan. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Tu tak jumpa lagi. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Berapa kali nak boleh lepas tu? Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna. Berbeling. Kalau tadarus pakat lari tu. Fal yawma, maka hari ini, nunajjika, kami selamatkan, bi badanika, tubuh badan kamu. Allah kata kepada Fir'aun, Allah selamatkan dia, litakuna liman khalfaka ayah, supaya kamu menjadi iktibar kepada umat yang datang selepas daripada kamu. Kalau dia gagah pergi laju speed juga 80 tentu sangkut kan, tentu kena lari slow. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Dia kata ustaz lancak baca, ustaz pun berlatih banyak kali nak boleh lepas tu. Kita kena latih. Contoh tempat-tempat macam ni, dalalna wa arsalna. Takut kita wa arsalna kita hilangkan lam, dalalna kita hilangkan lam, masuk pada nun terus. Sikit lagi dah. Dan ketiganya izhar syafawi, iaitu tiap-tiap mim yang sakin apabila bertemu dengan huruf yang lain daripada ba dan mim. Izhar syafawi, mim mati bertemu selain pada ba dan mim, maka tiada dapat tiada akan bahawa dipeliharakan akan dia supaya sejahtera daripada idgham dan ikhfa dan saktah. Takut kita baca tadi ni jadi idgham ataupun ikhfa dan saktah. Bertambah pula pada lam wa arsalna dan dhalalna dan umpamanya.
bahawa disempurnakan sukun supaya tiadalah jadi bercampur dengan harakat dan qalqalah. Dalalna ataupun dalalna jadi campur terus lam dengan nun. Kerana yang demikian itu dijaga oleh Ibnul Jazari. Ibnu Jazari sendiri disebut dalam matan dia, wahris 'ala sukuni fi arsalna wan'amta wal maghdubi ma'dalalna. Wahris 'ala sukuni fi arsalna wa an'amta wal maghdubi ma'dalalna. Imam Ibnul Jazari sebut dalam matan dia, kata dia, jaga olehmu, beringat, berhati-hati atas sukun yang pada arsalna, an'amta, takut tengok al-maghdubi ghairil buang tu, ghairil maghdubi alaihim, mudah aja, dia boleh buat apa payah, ghairil maghdubi alaihim. Nampak tak? Dalalna, takut jadi dalalna. Nampak tak? Ini tempat-tempat yang perlu kita jagalah. Sukun tu sukun bagi sempurna. Wa iz qala, jangan wa iz benda tu tak betul. Dan keempatnya izhar idgham. Ini saya kata dia lain sikit istilah dalam kitab ni. Sepatutnya di sini izhar mutlak. Izhar idgham makna izhar pada idgham. Huruf tu asal dia idgham tapi diizharkan, iaitu tiap-tiap nun yang sakin, nun mati bertemu dengan setengah daripada huruf idgham ma'al gunnah, seperti qinwan, bunyan, sinwan dan qinwan. Dunya, bunya, sinwan, qinwan. 4 kalimah tu je dalam Quran. Tu kena ngapai. Bunyanun, qinwanun. Tidak baca qinwan. Dunya, dia tak dengung dah di situ. Dia izhar. Pengarang matan ni, pengarang kitab ni dia buat izhar idgham. Izhar pada idgham. Asal dia huruf idgham tapi dibaca dengan dunya, dengan izhar di situ pada 4 kalimah. Dunya, bunyanun, qinwanun, sinwanun. Sin tidak baca sinwan. Salah. Sinwanun, qinwanun, dunya, bunyanun. 4 kalimah ni. Dan kelimanya izhar qamariyah, alif lam qamariyah tu al izharkan pada lam dia, zahirkan. Dan keenam izhar jaiz. Ini pendapat ni lemah sangatlah. Ada satu pandangan, tapi pengarang matan, pengarang kitab ni dia bawa juga, iaitu tiap-tiap mim yang sakin apabila bertemu dengan ba, maka yang 3 ini lagi akan datang disebut akan dia wallahu a'lam. Ada setengah pendapat lemah sangat, tidak dibaca pun. Dia kata izhar pada mim mati bertemu dengan ba, kita baca dengan dengung. Tapi ini satu pandangan yang lemah, tapi dibawa dalam buku ni untuk pengetahuan lah. Maka yang 3 ini, yang 3 yang mana? Yang 4, 5 dan 6 itu akan datang akan disebut secara tafsir dalam tajuk dia masing-masing. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, sampai di situ. Ada apa-apa berkaitan dengan tajuk yang kita baca pada minggu ni? Baik, saya nak sentuh sikit lah 5 minit Fatihah kita. Benda ni benda penting. Baik, Fatihah kita seperti mana yang kita maklum, dia tak lebih tak kurang daripada 7 ayat. Tak lebih tak kurang. Saya dah beritahu sebelum ni, kita mengira bismillah itu sebagai satu ayat daripada suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat yang ke-7. Bagi mereka yang tidak mengatakan bahawa bismillah itu satu ayat daripada suratul Fatihah, pun dikira 7 ayat juga Fatihah mereka, tapi tak termasuk bismillah. Dia potong di mana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Di situ ayat yang ke-6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, itu ayat yang ke-7. Maknanya Fatihah ini tak lebih tak kurang daripada 7 ayat. Itu ittifaq jumhur segala ulama. Baik.
Dalam Fatihah ni disebut di sini, kata dia ada 141 huruf dalam surah Al-Fatihah ni, dan ada 14 kali syaddah. Tak boleh kurang satu pun. Kurang satu syaddah, buang satu huruf, tak sah Fatihah, tak sah semayang. Tu dia berjangkit habis. Baik, saya nak baca, nanti kita akan talaki lah. Saya nak baca sekali untuk tuan-tuan, cuba perhati elok. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syai, bukan syai. Ini saya biasa jadi terlibat dengan hakim tilawah. Ada juga qari-qari pun syai pasal apa? Syaitan, ya tu mati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syaitan, bukan syai. Tak tahu dia muncul mulut macam mana tu, bunyi lain sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu. Yang kedua ain, bagi ada beza. A'udzu billahi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ra tu bagi ada takrir dia. Jangan banyak sangat. Bismillahirrahmanirrahim sampai duk. Tak elok juga. Dua, tiga kali cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuan-tuan tanya pula, lillah pasal apa dua harakat? Atas lama lillah itu tidak dibubuh alif kecil pun. Tak bubuh alif fathah saja. Tidak. Tapi baca berapa harakat? Dua. Pada kalimah lafzul jalalah memang tidak dibubuh alif kecil itu. Tapi tetap mad asli di situ dua harakat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ambil kaedah asas baris. Fathah. Makna apa fathah? Fathah makna buka. Buka. Dhammah muncung. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Min, tidak min. Ar-Rahmanir Rahim, tidak Ar-Rahman, terlampau tegak. Ar-Rahmanir Rahim. Him, tidak him. Maliki Yaumiddin. Tidak Maliki Yaumiddin. Itu orang tua kita dulu. Mai zaman kita ni ubahlah. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa tekankan pada syaddah. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Tidak iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bunyi mana? Iyyaka. Orang Kedah. Baik. Tengok, saya ingatkan sikit, kita kalau jalan kaki pun kalau tegak sangat kita jalan tegak jadinya. Masa tak elok. Kan kena biasa aja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'bu. Ain jangan dalam sangat. Sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Lam jaga, jangan. Ihdinas siratal, tak terlampau tebal pasal ta di depan. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tak ni kena jaga ni. Siratal ladzina an'amta. Dia nak jadi lagu tu. Matikan nun, jelas. Mati terus. Jangan duk berbaris lagi dah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Waladda istitalah.
waladha, waladha. Nampak tak? Penuh mulut. Waladhdallin. Nah, nanti kita akan talaki sekali lah. Kita akan baca seorang-seorang. Seriak pula minggu tu. Tak dapat tidak dia kena lagu tu dah, kaedah. Quran tajwid tak payah. Dia kena ambil daripada mulut guru. Baik, ada apa-apa soalan berkenaan dengan tajuk kita pada minggu ni? Ya. Waladha tu. Dha tu nak. Lin tu ikutlah kalau kita mula dengan 2 lah. 2 4 6 lah. Ma'arif disebut. Mana situ berapa? Waladha 6 campur. Kalau 6 sama 6 dia 12. Pesanan untuk tuan-tuan berkenaan dengan jadual lah. Berkenaan dengan jadual ni pasal berlaku perubahan banyak sangat di akhir, masing-masing sibuk. Bukan apa, kadang-kadang kita dah rancang elok, main last minute dia masing-masing ada tugas yang tak dapat dielakkan. Kalau kata tuan-tuan tak mampu nak bawa semua kitab, tuan-tuan telefon kat saya, tak apalah, nombor tu. Hari Khamis ataupun hari Jumaat kita akan tahu jadual yang terkini. Untuk terkini lah. Itu sahaja. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.